Okey, so hari ini kita masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu garis lurus selari dan garis lurus berserenjan. Okey, garis lurus selari sebenarnya awak ada belajar dalam matematik. Garis lurus selari maksudnya macam inilah. Kalau ini satu garis ini, yang satu lagi pun sama dia punya keserunan. Itu kita, sama macam naik atas macam ini, kita panggil dia sebagai dua garis ini adalah garis selari. Okey, kalau kita kata dia ialah garis lurus berserenjan, kamu akan nampak dua garis itu bersilang. Dan bukan setakat bersilang saja. Dia bersilang secara 90 tajam. Bersilang secara 90 tajam. Maka kita akan kata garis lurus ini adalah berserenjang antara satu sama lain. Boleh? Itu cikgu terang dari segi gambar aja. Okay. So, bila dua garis itu adalah selari, apa yang kita tahu ataupun ciri-ciri yang terlibat dengan dua garis lurus yang selari ialah kecerunan mereka sama. Maksudnya garis pertama dengan garis kedua ini mempunyai kecerunan yang sama. Okey. Kalau dua garis itu adalah berserenjan, apa yang awak nampak ialah hasil darat dua kecerunan itu ialah negatif 1. Okey, maksudnya macam ini. Okey, cikgu lupa buka desktop untuk kamu. Kejap. Okay. Okay, sebagai contoh. Okay, cikgu ada satu garis. Okay. So, cikgu ada satu garis. Okay. Y sama dengan 2S tolak 1. Apa ni? 2S tolak 1. So ini satu garis dia. So kalau sekarang cikgu ada satu garis lagi. Garis ini cikgu boleh bagi nilai yang berbeza, tapi dia punya kecerunan sama. Maksudnya kecerunan dia juga 2. Kecerunan dia 2S. Kecerunan dia juga 2S, tapi dia mungkin ada pindasan Y yang berbeza. Contohnya cikgu bagi tambah 5. Awak nampak, dua garis ini adalah selari bila kecerunan mereka sama. Okay? Kalau sekarang cikgu ubah kecerunan dia, contohnya ini ya, cikgu ubah dia kepada 3. Cikgu ubah kepada ini, tengok dua garis ini sudah tak selari. Dan dua garis ini, kalau untuk kes ini, cikgu hanya kata mereka bersilang. Mereka tak berserenjan. Kalau berserenjan, maksudnya dia mesti bersilang dengan 90 tajam. Kalau kamu tengok ini, kita tak bersilang dengan 90 tajam. Okay? Kalau nak bersilang dengan 90 tajam, kita kena pilih kecerunan dia. Okay, apa kecerunan yang sesuai ya, supaya bila kita darat. Okay, maksud saya, dua darab apa ialah negatif 1? Tanya kamu. Dua darab apa ialah negatif 1? Mana pen saya? Okey. Dua darab apa sama dengan negatif 1? Apa nombor ini? Negatif 1/2. Okey, nombor ini ialah negatif 1/2. Kalau kamu tengok darab ialah negatif 1. Cuba awak tengok tadi punya. Kalau sekarang cikgu bagi kecerunan saya ialah negatif, apa tadi? Negatif 1/2. Okey, negatif 1/2. Cikgu pakai nombor perpuluhan lah. Negatif 0.5. Kamu tengok. Dua garis ini dia berserenjan. Di sini. Kalau kamu tengok sudut sini ialah 90 tajam. Tak kisah. Cikgu boleh ubah nombor pindasan Y saya. Cikgu boleh ubah nombor pindasan Y saya kepada nombor lain. Tapi apa yang kamu nampak, bila kecerunan dia, hasil darat mereka ialah negatif 1, kamu akan nampak benda ini ialah bersudut dekat. Boleh? So, contohnya garis merah dengan garis biru ni, cikgu akan katalah mereka adalah berserenjan, di mana awak nampak ialah hasil darat kecerunan dia negatif 1. Tapi kalau kamu tengok, dia punya pindasan S tak sama, pindasan Y tak sama. Macam contoh garis biru, pindasan X dia 4. Pindasan Y dia 2. Kalau garis merah ini, pindasan X dia berapa? Negatif 1. Pindasan Y dia negatif 1. Pindasan X dia
Apa nombor ni? Pindasan S dia 0.5. So, dua garis yang berserenjan, dia tak kongsi maklumat pindasan S dan pindasan Y. Dia hanya ada satu hubungan antara mereka, iaitu kecerunan mereka. Di mana hasil darat dia ialah -1. Boleh ya? So, balik kepada nota kita. So, di sini apa yang awak perlu tahulah kalau berserenjan, maksudnya kecerunan dia, hasil darat kecerunan ialah -1. Kalau selari, maksudnya hasil darat maksudnya dua kecerunan adalah sama. Okay, itu saja sebenarnya untuk hari ini. Tapi kita akan tengok bentuk-bentuk soalan Okay, sebelum cikgu pergi kepada bentuk soalan, ada dua istilah lagi awak kena tahu. Okay, istilah pertama ialah satu garis pembahagi dua sama serenjan. Okay, di mana dia adalah satu garis yang melalui titik tengah. Temporal garis itu dia kata pembahagi dua sama. Kalau saya ada satu garis, saya bahagi dia kepada dua bahagian yang sama, maksudnya dia melalui titik tengah lah. Boleh? So garis itu dia melalui, garis ini dia melalui titik tengah ini, dan dia berserenjan dengan temporal garis, maksudnya garis merah ini. Garis merah inilah yang dipanggil sebagai pembahagi dua sama serenjan. Boleh? Satu garis yang melalui titik tengah temporal garis dan berserenjan dengan dia. Itu istilah aja. Dan untuk BN kita sebenarnya agak senang nak faham sebab kita gunakan istilah terus. Pembahagi dua sama. Bagi benda itu jadi dua sama. Itu maksudnya titik tengah lah. Okay? Lepas tu perserenjan dia pun bagi istilah direct kepada kita. Kalau dalam bahasa Inggeris susah sikit kita nak kena tahu sebab nama dia pelik-pelik sikit. Kalau BN okey. Ikut ini saja. Bahagi dua sama melalui titik tengah. Perserenjang maksudnya kedua garis itu berserenjang. Itu yang pertama. Okey, istilah kedua itu ataupun ayat kedua yang awak perlu tahu ialah kita akan kata titik-titik itu adalah segaris. Titik-titik itu segaris bila titik itu membentuk satu garis lurus. Maksudnya kalau sekarang cikgu bagi awak 3 titik. Okey, kalau awak boleh sambung dia dengan garis lurus, maka kita akan kata 3 titik ini adalah segaris. Kalau sekarang cikgu bagi awak 3 titik, bila awak sambung, dia macam yang patah sudah Yang ini kita tak kata dia segaris. Sebab di sini sebenarnya melibatkan 2 garis lurus. Satu garis ini, satu garis ini, satu garis ini. So di sini kita akan kata melalui 2 garis lurus. So kalau macam ini kita tak kata dia segaris. Kalau segaris bila saya sambung, dia mesti membentuk satu garis lurus. Okey. Nah, satu benda awak perlu faham tentang titik-titik yang segaris ialah kalau titik-titik segaris, kalau titik-titik itu segaris, kalau kamu semak kecerunan dia untuk 2 titik ini dan awak semak kecerunan untuk 2 titik ini, mereka mempunyai kecerunan yang sama. Maksudnya kalau awak semak, katakan titik ini cikgu namakan sebagai ABC, awak cari kecerunan AB, awak cari kecerunan BC, awak akan dapati mereka adalah sama. Kecerunan AB akan sama dengan kecerunan BC. So, kadang-kala kita akan kata AB selari dengan BC. Sebab sifat yang ada bila kecerunan adalah sama, kita akan kata 2 garis itu adalah selari. So itu dia. So, kalau bila dia segaris, dia mempunyai kecerunan dia sama. Dan bila kecerunan sama, maksudnya kita akan melibatkan selari lah. Boleh Nanti kita akan tengok macam mana soalan ini diuji hanya sekarang awak perlu faham itu sajalah. Kalau selari, kecerunan sama. Kalau perserenjan, hasil darat kecerunan ialah -1. Itu saja sebenarnya. Lepas tu kita tengok bentuk-bentuk soalan yang boleh diuji So, soalan boleh uji kamu. Hari ini sangat slow. Soalan boleh uji kamu. Dia bagi A ialah 1, 3.
Lepas tu dia bagi B ialah 26. Lepas tu dia bagi lagi C ialah negatif 15. Okey, lepas tu dia tanya awak, tentukan sama ada garis lurus AB selari dengan garis lurus BC. Sebagai contoh, ini soalan saya. Okay. Tentukan sama ada garis lurus AB selari dengan garis lurus BC. So, bila kamu tengok soalan ini, minta awak tentukan dia selari ataupun tidak. So, awak akan kaitkan dengan kecerunan lah. Dan bila soalan tanya, tentukan, maksudnya awak ada pilihan. Awak mungkin kata, ya, cikgu dia selari. Tapi awak pun boleh kata, no, tidak, cikgu dia tak selari. Awak bebas, ada dua kemungkinan. Mungkin awak kata ya, mungkin awak kata tidak. Sebab dia suruh awak tentukan. Okay, nanti kita akan tengok lagi satu soalan, awak tak ada pilihan punya. So, bila soalan ini suruh awak tentukan sama ada garis lurus AB selari dengan garis lurus BC, tak? So, apa yang awak perlu buat? Kita pergi tengok kecerunan mereka lah. So, kalau kita boleh tampak kecerunan dia sama, maka kita akan kata, ya cikgu dia selari. Tapi kalau kita tak dapat kecerunan yang tak sama, kita tak dapat yang sama, kita akan katalah dia tak selari. Boleh ya? So, kita akan mula buat. Adam, so cuba cari kecerunan untuk garis AB macam mana? Rumus apa nak pakai? Adam? Saya nak cari kecerunan AB. Halo? Ya, cikgu. Okey. Macam mana cikgu nak cari kecerunan garis AB dengan saya sudah bagi awak titik A dan titik B? Pakai yang Y2 tolak Y1 per S2. Ya, kita gunakan rumus ini. Okey, cuba pakai. Okey. 6 tolak 3, 2 tolak 1. Okey. So maksudnya awak angkat ini sebagai titik kedua, ini sebagai titik pertama lah. Okey. So kira Dapat 3 per 1 sama 3. Dapat 3. Okey. So lepas tu kita perlu cari lagi lah kecerunan untuk garis BC. So kita akan pakai formula ini sekali lagi. Kita akan pakai formula ini sekali lagi. So buat 5 tolak 6 negatif 5 1 tolak 6 negatif 1 tolak dan kurungan 2 dalam kurungan 2. Oh okey. Sebenarnya untuk ini nak letak tak nak letak pun tak apa. Tapi kalau awak tak pasti, memang awak letaklah. Okey. So apa jawapan ini? sama dengan negatif 1 per negatif 3 dan 1 per 3. 1 per 3. So adakah kecerunan ini sama? Tak. Okey, kecerunan ini. Sorry ya. Okey. So kita akan kata kecerunan AB tidak sama dengan kecerunan BC. So apa kesimpulan kamu? Garis lurus AB selari tak dengan garis lurus BC? Kesimpulannya garis lurus Selari AB tidak sama dengan tidak selari dengan garis lurus. Bukan tidak sama, tidak selari. Tidak Okay. selari. Boleh ya? Malas nak tulis panjang, awak boleh tulis AB tak selari dengan BC pun boleh. Tak payah tulis garis lurus pun boleh. Bukan tidak sama. Sama, selari bukan maksudnya sama. Kalau sama maksudnya kalau inilah garis, kalau inilah garis AB dan ini juga garis CD. Baru kita kata garis AB sama dengan garis CD. Kita selari tak sama dengan sama. Bila dia selari hanya kecerunan dia sama. Tadi cikgu saya tunjuk dalam gambar aja kan. Bila dia ialah, maksud saya macam ini ya. Okey, ini. Okay, katakan bila cikgu letak kecerunan dia sama. So dua garis ini adalah selari, tapi dua garis ini tak sama. Dua garis yang sama ialah kalau semua maklumat dia sama. Kalau saya lukis, saya dapat tempat yang sama. Contohnya ini. Okay.
Garis merah, garis biru juga itulah dia. Biru di sini, merah juga di sini. Tak nampak, sorry, mana pergi? Asal cikgu sudah terpadam. Tak apalah. So macam tadi dua garis itu adalah sama. Kalau saya lukis dia memang betul-betul di tempat yang sama. Itu baru kata garis sama So jangan tukar ayat selari itu kepada sama Hanya kalau dia selari, keturunan dia sama. Boleh ya? Okey, itu contoh pertama lah. Cikgu boleh tanya awak, adakah dia selari ataupun tidak. Okey, kalau kamu tengok soalan ini, cikgu hanya tanya awak, dia selari ataupun tidak. So tak payah cakap banyak Cakap saja dia tak selari. Tak payah kata, oh cikgu dia tak selari tapi dia bersilang ataupun dia berserenjan. Tak payah. Cakap yes or no aja. Selari, tak selari. Jangan cakap lebih. Cakap lebih kalau maklumat itu salah, yang betul jadi kaulah makar pula. Dia lain dalam bahasa tau. Kalau bahasa kita kena huraikan isi kita kan dengan seberapa terperinci yang boleh. Tapi kalau dalam matematik ataupun dalam sains, kita tak cakap banyak. Cakap banyak kalau benda itu salah, maka yang kita sepatutnya betul pun akan jadi salah. Sorry ya. Cikgu padam kejap. Hari ini komputer cikgu slow. So contoh dua katakan cikgu tanya, adakah kali ini cikgu tanya, adakah dia berserenjang? Cikgu tak ubah apa-apa, tapi cikgu setakat tanya awak, adakah dia berserenjang? Ini A, ini B, ini C. Cikgu tanya, tentukan sama ada garis lurus AB berserenjang dengan garis lurus BC. So kalau inilah soalan saya, so sekali lagi lah, awak pasti boleh macam tadi, boleh cakap yes, boleh cakap no. Dan bila soalan ini melibatkan berserenjang, kita pun akan semak keturunan dia. Hanya bezanya kalau selari kita akan semak adakah keturunan dia sama. Kalau berserenjang, kita akan semak adakah hasil darab dia ialah negatif 1. So cikgu akan ulang proses yang sama, cikgu tak minta orang buat lah sebab proses yang sama So kita akan cari keturunan garis AB. Lepas tu kita cari keturunan garis keturunan garis BC. Hanya lepas itu kita bukan tengok dia sama tak sama, sebab sama tak sama ialah untuk selari. Sekarang saya nak tengok berserenjang. So apa sepatutnya saya buat Pakis? So apa saya perlu semak untuk tahu dia berserenjang? Keturunan cikgu sudah cari. AB ialah 3, BC ialah 1/3. Lepas tu Cek sama ada nilai dia negatif 1 atau tak hasil darab dia. So macam nak tulis? Sebenarnya soalan lebih kepada macam nak tulis. So kita nak cek dia darab, so kita buatlah keturunan AB darab dengan keturunan BC. Dan di sini kita tak boleh kata dia sama dengan negatif 1 sebab kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi, kita nak checking. So kita pun buatlah 3 darab dengan 1/3. So awak dapat berapa, Pakis? Pakis dapat berapa? Dapat 1. So adakah dia berserenjang? Tidak. Tidak. So kamu akan tulis di sini awak akan tulis AB tak berserenjang dengan BC, tapi atas sini awak kena tulis lagi. Lepas awak dapat 1, kenapa awak tahu 1 itu bukan berserenjang? Awak kena kata sebab ini tidak sama dengan negatif 1. Awak kena tulis macam ini Dia tidak sama dengan negatif 1. Itu sebabnya awak buat kesimpulan AB tak berserenjang dengan BC. Jangan tulis sama dengan 1 lepas tu terus buat keputusan. Kenapa 1 itu tak berserenjang? So kena terangkan sebab dia tidak sama dengan negatif 1. Macam tadi juga. Kenapa awak kata dia tak selari? Sebab awak nak kata keturunan AB tak sama dengan keturunan BC. So awak kena tulis. Ini tak sama dengan ini. Jangan hanya tunjukkan dua ini terus pergi kepada jawapan. Ataupun kesimpulan awak. Kena beritahu awak. Sebenarnya daripada sini, macam mana nampak benda itu tak selari? Sebab saya nampak dia tak sama. Yang ini macam mana saya nampak dia tak berserenjang? Sebab saya kutarat 2 itu saya dapat 1. Saya tak dapat negatif 1. Itu sebabnya saya tahu dia tak berserenjang. Boleh? Sekarang kita tengok contoh 3.
Okey, tadi ialah soalan tanya tentukan. Bila soalan tanya tentukan, awak boleh kata yes or no. Okey, sekarang kita tengok soalan yang jenis di mana kita tak boleh kata yes or no punya. Okey, soalan itu akan bunyi sebagai inilah, tunjukkan. Okey, itu bezakan Kalau soalan kata tentukan, awak boleh kata yes or no. Tapi kalau soalan kata tunjukkan, awak sebenarnya tak ada pilihan. Nak tak nak, awak punya kesimpulan nanti mesti. Okey, kalau nak tunjuk selari, awak mesti tunjukkan dia mempunyai keturunan yang sama. Kalau dia kata nak tunjukkan dia peserenjan, awak mesti tunjukkan hasil darat dia keluar negatif 1. Kalau tak berjaya tunjuk benda ini, maksudnya something wrong lah. Okey, contohnya cikgu tanya, tunjukkan bahawa garis lurus Y sama dengan 2S tolak 1 adalah selari dengan 2X tolak Y sama dengan 4. Cikgu minta awak tunjukkan. Tunjukkan bahawa garis lurus ini selari dengan garis lurus ini. Selari dengan garis lurus ini. So samalah bila nampak tunjukkan, bila nampak tunjukkan, awak kena tahulah nanti jawapan awak mesti yes. Awak tak boleh cakap no. Kalau awak cakap no, something wrong. Okay? So sekarang awak nampak ini ialah selari. So maksudnya kita nak tunjukkanlah dia punya keturunan adalah sama. So Ilya, macam mana kita nak buat untuk garis pertama? Kejap. So untuk garis pertama, apakah keturunan dia? 2. So di sini mungkin awak boleh tulis M1 lah, memandangkan tak ada nama untuk dia. Macam tadi ada nama AB, so cikgu boleh tulis AB so sama dengan 2. Okay, lepas tu untuk garis ini 2S tolak Y sama dengan 4. Kena tinggalkan Y saja. Y sama dengan 2X tolak 4. So kita kena buat algebra dulu sehingga kita dapat Y sama dengan di mana Aida buat ialah di mana kita pindahkan Y ke kanan, 4 ke kiri, so dapatlah benda ini. Sekarang baru Ilya kata keturunan berapa Ilya? M2 sama dengan 2. So baru kita kata keturunan dia ialah 2. So lepas tu jangan tinggalkan jawapan macam ini. Sebenarnya pengiraan sudah siap, tapi cara awak nak bagi jawapan. Soalan suruh awak tunjukkan. So awak kena beritahu orang kenapa you buat kerja-kerja ini. So awak tulislah keturunan 1 sama dengan keturunan 2 iaitu sama dengan 2. So tunjukkan. Kalau malas tulis, sebenarnya awak boleh tulis saja ditunjukkan. Kalau nak tulis ayat penuh itu awak tunjukkanlah. So ditunjukkan. Y sama dengan 2S tolak 1 selari dengan 2S tolak Y sama dengan 4. Itu cara kamu jawab soalan tunjukkan tau. Sebab hari itu bila soalan janjang, bila awak hantar buku kepada saya, cikgu tak pasti bila cikgu tanya awak, tunjukkan dia ialah janjang geometri, tunjukkan dia ialah janjang aritmetik. Ramai daripada kamu dapat dia punya beza sepunya pertama, dapat beza sepunya kedua, lepas awak tak cakap dia adalah sama, maka tunjukkan dia ialah janjang geometri. Awak biarkan macam tu aja. Dalam exam kalau awak bagi macam ini M12, M22 ditunjukkan. Tak ditunjukkan lagi tak dapat markah penuh. Sebab belum ditunjukkan lagi. Walaupun cikgu understood, cikgu tengoklah dua-dua, tapi kena tulis keluar. Kena tulis keluar. Kalau tidak, awak tidak dianggap sudah tunjukkan. So katakan cikgu bagi lagi satu soalan. Cikgu mesti kena tukar lah sebab kalau dia sudah selari, dia tak mungkin berserenjang lah. So katakan cikgu tukar dia berserenjang. Sini cikgu ubah dia. Katakan cikgu ubah ini 3. Suka hati sajalah cikgu ubah. Tambah 1. Sini cikgu buat S tolak 3Y sama dengan 4. Sekejap.
Ini soalan saya. Okay. So bila tunjukkan maksudnya kita punya jawapan mesti yes dan kali ini cikgu nak berserenjak. Cikgu nak berserenjak. Okay. So sekali lagi lah, bila macam ini kita perlu cari kecerunan dulu baru boleh buat kesimpulan. Kita perlu cari kecerunan dulu baru boleh buat kesimpulan. Mana mau saya? Cikgu hantar ke bawah, tak mau ni. Okay, so kita akan cari kecerunan. So Intan, so kalau Y sama dengan 3S tambah 1, apakah kecerunan dia? 3. 3. Kalau S tolak 3Y sama dengan 4? Kena tinggal Y dulu. Okay, so macam nak buat? Awak cakap cikgu buat. X tolak 4 sama dengan 3Y. Okay, S tolak 4 sama dengan 3Y. Okay, di mana kawan kamu sebenarnya pindah 3Y ke kanan, 4 ke kiri. Ini cikgu tulis terbalik sebab kita nak Y sama dengan. Okay, sambung. Y sama dengan. Sorry, cikgu nak tukar soalan. Tak jadi. Sekejap. Okay. Tambahlah ya. Kalau tambah, ini jadi apa? Kita buat semula. Kalau tambah? Kalau tambah. Pindah balik Okay, buat semula sebab kalau tadi itu tak boleh berjaya tunjukkan dia berserenjang. Okay, kalau ini? Kalau 3Y sama dengan negatif X tambah 4. Okay, negatif S tambah 4 ataupun siapa nak tulis 4 tolak S pun boleh Okay, sambung. Y sama dengan negatif 1/3X tambah 4/3. Tambah 4/3. So, apakah kecerunan awak? Negatif 1/3. Okay, so negatif 1/3. So, lepas tu kita kena sambung lagi So, nak tunjukkan dia perserenjan. So, cikgu kena tunjukkan hasil darab dia lah. So, cikgu pun buatlah. M1 darab M2. So, sama dengan 3 darab negatif 1/3. So, dapat berapa, Intan? Negatif 1. So, bila awak dapat negatif 1, maka awak tulis sajalah ditunjukkan. Okay? Ditunjukkan bahawa sebenarnya kalau malas boleh tulis ditunjukkan saja. Kalau nak tulis ayat penuh, ditunjukkan bahawa Y sama dengan 3S tambah 1 berserenjan dengan S tambah 3Y sama dengan 4. Boleh? So, cikgu telah tunjukkan kepada kamu dua bentuk soalan. Satu ialah tentukan, satu ialah tunjukkan. Kalau tentukan boleh cakap yes, boleh cakap no. Kalau tunjukkan tak ada pilihan, dia mesti jadi. Tak jadi something wrong. Itu sebabnya tadi cikgu bagi soalan salah, cikgu tahu tadi tak jadi. Itu sebabnya cikgu buat soalan. Tapi kalau tadi contoh tu tak apalah, tak jadi, cakap no aja. Okay, so itu bentuk soalan yang cikgu boleh tanya awak. Okay, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Ini contoh 4 sudah kan. Okay. Tak sempat salin nanti dapat PDF kalau suruh salin lah ya. Okay, contoh 5. Okay, contoh 5 kali ini cikgu ambil ini ya. Cikgu sengaja buat macam ini sebab cikgu nak bagi kamu tengok hubungan antara mereka tau. Okay, kali ini cikgu bagi. Di sini cikgu tak bagi nombor. Cikgu bagi A ialah 1M, B ialah 26, C ialah negatif 15. Okay, dan cikgu bukan suruh awak tentukan. Cikgu kata diberi bahawa. Okay, diberi bahawa garis lurus AB adalah berserenjan berserenjan dengan garis lurus BC. Lepas tu dia tanya, cari nilai M. Ini bentuk soalan dia. Okay. Tadi cikgu minta awak tentukan. Sekarang cikgu bukan minta awak tentukan. Cikgu kata dia ialah berserenjan. Cikgu kata dia ialah berserenjan. Lepas tu, sorry ya. Okay.
Cikgu kata dia ialah peserenjang. Lepas tu cikgu tanya awak, apakah nilai M? So, macam biasalah. Bila awak nampak saja ada istilah peserenjang, awak tahu benda ini mesti ada kaitan dengan kecerunan. So, kita pergi cari kecerunan dulu. Okay, kita pergi cari kecerunan dulu. Haras. So, kalau saya nak tahu kecerunan AB, Sekejap cikgu. Okey. so, macam nak buat? Hmm. Rumus apa nak pakai? Rumus apa nak pakai? Uh, Cari kecerunan. Ada banyak rumus. Kalau tak ingat, pergi tengok muka surat yang ada senarai rumus itu. Okey, tengok mana satu yang sesuai untuk soalan ini. Saya nak cari kecerunan garis lurus AB. Awak boleh tengok muka surat sebelah awak. Cari kecerunan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 cara di situ pun. Okey? So, untuk ini kalau saya nak cari kecerunan garis AB, di mana saya tahu A ialah 1M, B ialah 26. Rumus apa yang sesuai untuk saya pakai? Awak ada 2 titik. rumus Y2. Okey, Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Okey, so masukkan. Sekejap. Cakap saja. Kira kemudian cepat. 6 tolak M Okey, 6 tolak M. per 2 tolak 1. Okey, 2 tolak 1. Boleh? Ataupun kamu pun boleh pilih M tolak 6, 1 tolak 2. Mana-mana satulah. Tengok mana satu awak suka je. So, cikgu ikut Haras saja punya pilihan. Okay, tak ada masalah sebab jawapan akhir adalah sama. Tapi sebenarnya dua-dua ini boleh. Okey, lepas tu kita cari kecerunan BC. So, apakah kecerunan BC? Haras? 5 tolak 6. 5 tolak 6. Negatif 1 tolak 2. 2, okey. Kira? 5 tolak 6. 1 per negatif 3. Ya ke? 1/3, sorry. Okey, 1/3 Okey, terbuka kepada kamu boleh kira atas, kira bawah, lepas tu baru bagi ataupun awak boleh sekali tekan kalkulator. Siapa yang sekali tekan kalkulator, ingat bubuhlah kurungan untuk siapa yang kalkulator warna hitam. Kalkulator warna putih tak apalah, awak boleh tengok siapa di atas, siapa di bawah. So sekarang cikgu kata, okay, di sini mungkin awak kata, cikgu mana darab itu keluar negatif 1? Taklah. Okay, awak sebenarnya tak ada pilihan sebab soalan ini dia beritahu awak, mereka adalah peserenjang, bukan tanya awak. Dia cakap benda ini adalah peserenjang. So awak setuju ke tak setuju? Mungkin awak kata, cikgu saya tak rasalah. Awak rasa ke tak rasa? Bila dia kata dia adalah peserenjang, maka kita terus tahu. Okay, kecerunan AB darab dengan kecerunan BC sepatutnya sama dengan negatif 1. Boleh? Tak macam tadi. Tadi kita tak pasti. Kita nak tunjukkan. Kita nak tentukan. Untuk soalan ini, kita bukan nak tentukan, nak tunjukkan. Dia cakap dia adalah peserenjang. So, kita gunakan sifat saja. Kalau dia peserenjang, hasil darab dia mesti negatif 1. So, saya pun buat aja. So, saya akan masukkan. So, Haras masukkan. Apakah kecerunan AB awak? Hilang. 6 tadi tolak kecerunan M. AB saya rasa boleh ringkaskan kan? Cuba ringkaskan. 6 tolak M per 1. Okay, boleh ringkas lagi kan? Boleh ringkas lagi? Tak boleh lah. 6 per M je lah. 6 Tolak M.
tolak M saja. Okey, di sini untuk siapa yang tidak pasti macam mana nak ringkaskan punya, tolong jangan buat. Biarkan ini terus tulis di dalam kurungan. Okey? Boleh ya? Untuk siapa tidak erti macam mana nak ringkaskan punya, baik awak tulis macam ini aja. 6 tolak M per 2 tolak 1, 5 tolak 6 per negatif 1 tolak 2. Tak apa. Awak masih dapat markah penuh di sini. Walaupun awak tidak ringkaskan. Okay? Daripada macam tadi Haras terbuat kan. Okay? Awak terbuat di mana bila awak nak ringkaskan sebelah sini punya. Tadi bila awak buat, awak mula-mula awak cakap dengan saya 1 per negatif 3 kan. So kalau Ezen awak buat ini kepada saya, awak tak dapat markah. Padahal sebenarnya betul, hanya sebab silap di sini tadi. Ingat ada negatif. So hanya buat kerja, bagi saya jawapan yang ringkas itu kalau awak pasti. Kalau awak tak pasti, tak payah. Tak payah. Bagilah dalam bentuk penuh lagi. Sebab situ akan diberi 1 mark. Walaupun kita tak ringkaskan. Sebab itu bukan jawapan terakhir kita. So kalau siapa yang pasti punya, bolehlah. So kita pun masukkan, ini ialah 6 tolak M. Ini ialah 1 per 3. Okay, so sekarang tak ada kaitan dengan geometri koordinat. Sudahlah, ini ialah soalan algebra. Macam mana kita nak dapat nilai M? Okay, Haras cuba. Saya nak tahu apakah nilai M. Ini tak ada kaitan dengan geometri koordinat sudah. Dan ini, macam mana kita nak buat manual? Haras, cepat. Sekejap. 6 tolak M per 3. 6 tolak M per 3. Per 3. Lepas tu 6 tolak M sama dengan 6 tolak M per 3. Jadi 6 tolak M per 3, pelakang dia tak ada benda. Sorry. 6 tolak M per 3, pelakang apa? Belakang. Sebelah kanan dia. Sini. Sama dengan negatif 1? Itu kena cakap. Okey, sama tadi. dengan negatif 1. Okey, kita dengar. Sorry. Okey, sambung. Lepas tu 6 tolak M. Sama Sambung. dengan negatif 3. Okey. Lepas tu M. Negatif M. Negatif M. Sama dengan negatif 3. Tolak negatif 6. Tolak negatif 6. Tolak 6 tu kata. Kau tolak 6. Ini. Tolak 6. Okey, kalau tidak saya tulis 2 kali lah. Okey, so negatif 3 tolak 6. So negatif 3 tolak 6 sama dengan negatif 9. Okey, sambung. Kita ada negatif M sama dengan negatif 9. Lepas tu sambung. Kejap. Potong yang apa tu? Negatif tu. Okey, potong negatif tu. So kita dapat M sama dengan 9. Okay, so kita dapatlah M sama dengan 9. Okay, di sini Haras telah cuba selesaikan dengan kaedah manual lah. Untuk siapa yang tak boleh soalan ini, sebenarnya awak boleh tekan kalkulator saja. Shift calculate. Erti? Haras erti tak? Di mana terus pakai kalkulator untuk kira, terus dapat jawapan 9. Sebab markah memang diberi atas dan bawah aja sebenarnya. Haras erti buat tak? Tak. Macam ini untuk siapa yang kalkulator warna tapi putih hitam serupa je. Okay, ini. Cikgu sudah jumpa kalkulator soft copy punya. Bolehlah cikgu tunjukkan kejap. Mana ni? Tak keluar. Okey, sudah. Tunggu kejap hand terus. Apa ini? Apa ini?
kenapa? Okay, sudah keluar. Okay, ya. Okay, ini. Ini nak tutup macam mana? Okay, ini nak tutup macam mana? Okay. Okay. Sini ya. Sini. Okay. Untuk siapa yang tak tahu so awak boleh tekan awak tekanlah kurungan 6 tolak. Okay, kita tak pakai M kita sentiasa pakai X. S yang warna pink color punya. So kalau warna pink color awak tekan shift panggil dia. Sorry, cikgu tak jadi. Okay, tekan bukan tekan shift, tekan alpha baru tekan dia supaya keluar X ini. Tutup kurungan, buka kurungan 1/3, tutup kurungan. Lepas tu sama dengan ini pun, bukan pakai sama dengan yang biasa. Pakai sama dengan yang warna merah atas ini. Nampak ke cikgu Untuk siapa yang tak tahu. So warna merah maksudnya awak kena tekan alpha baru boleh tekan dia. Baru keluar sama dengan. Okay, lepas tu awak tekan -1. Okay, so beza antara kalkulator warna hitam dan putih. Kalau kalkulator warna hitam awak tekan shift calculate 2 kali. Kalau kalkulator warna putih, shift calculate sama dengan. Kenapa shift calculate? Sebab soft. Jadi kita sebenarnya nak panggil soft, suruh dia selesaikan. Shift calculate. Okay, jangan percaya jawapan pertama ini. Jawapan kedua. Shift calculate. Tengok, dapat jawapan 9. Boleh? Kalkulator warna putih tekan shift calculate sama dengan. Cikgu sebenarnya akan galakkan kamu bila awak dapat persamaan ini. Okay, awak buat manual. Tapi nanti semak jawapan dengan teknik kalkulator ini. Tapi tengok tengah-tengah ini, terus tekan ini boleh keluar dia dah. Kalau boleh keluar dia biasanya okey. Boleh ya? So itu ialah soalan kalau cikgu kata dia adalah peserenjan, cari nilai M. Okey. So kalau kamu tengok cikgu pun boleh tanya soalan. Berat. Okey. Cikgu pun boleh tanya soalan. Soalan 6. Okey, cikgu pagi ni, cikgu kata dia adalah selari. Dia adalah selari. Dan kadang-kadang pun tak semestinya kalau bagi titik, semua bagi titik. Mungkin cikgu bagi titik. Cikgu bagi satu ialah titik. Lepas tu, satu lagi cikgu tak bagi titik. Cikgu bagi persamaan. Cikgu kata 2S tambah 4Y sama dengan 1. Okey. Cikgu kata diberi bahawa garis lurus AB selari dengan garis lurus 2S tambah 4Y sama dengan 1. Lepas tu cikgu tanya awak M. Pun tak semestinya cikgu mesti tanya awak M. Cikgu boleh tukar. Okey. Mungkin cikgu tanya K. Sesuka hatilah. Cikgu boleh tukar macam ini aja. Okay. So cikgu tanya awak apakah jawapan dia. Okay, kejap ada masa. Kita kena cepat sikit. Amira? Okay, kita buat. So kalau saya nak tahu keturunan garis AB macam mana? 6 tolak K. Lepas tu? 2 tolak 1. Boleh Sama dengan 2 ringkaskan? tolak K. 6 tolak. Okey, 6 tolak K. Okey, bagaimana pula dengan ini? 2S tanpa 4Y sama dengan 1. Saya nak tahu keturunan dia. 4Y sama dengan 1 tolak 2X. Okey, Y sama lepas tu? dengan 1 tolak 2X per 4. Okey, lepas tu? M sama dengan negatif 2 per 4. Okey, negatif 2 per 4. Ataupun kalau awak tahu ringkaskan, awak ringkaskan. Iaitu? Negatif 1 per 2. Tapi macam cikgu kata kalau awak tidak tahu ringkaskan pun tak ada masalah. Sebab itu bukan langkah terakhir kita. So kali ini cikgu kata 2 garis lurus ini adalah selari. So apa yang awak boleh tulis di bawah ini? Cikgu kata mereka adalah selari.
Cikgu masih darab mereka ke? Tak kan? Tak. Sepatutnya? Dia sama lah kan? Okay. So apa cikgu kena tulis? 6 tolak K sama dengan negatif 1/2. So cikgu akan tulis sinilah. Walaupun kalau kita sekali pada cikgu 6 tolak K, negatif 1/2 mana sama kan? Tapi kita akan kata dia sama sebab soalan sudah kata dia selari. Dia bukan tanya kita selari ke tak. Dia sudah kata dia selari. Kita ikut saja. Kalau selari, kecerunan mesti sama. Walaupun tak nampak sama. Baik, so kita samakan dia. Okay, selesaikan. Cuba buat manual dulu. Negatif K sama dengan negatif 1/2 darab 6. Darab 6 ya? Apa hubungan mereka? Tolak 6, tolak 6. Maaf cikgu. Tolak 6. Okay, tak apa. Tolak 6. So, berapa nilai dia? Negatif 13/2. Negatif 13/2. So, apakah nilai K awak? K sama dengan 13/2. 13/2. Boleh? So, itu kalau awak buat manual lah. Dan cikgu akan galakkan khasnya siapa yang selalu cuai punya. Selepas awak buat ini, awak keluar kalkulator awak tekan lah, tekan ini. Tekan ini. Tekan ini. So awak tekan sajalah. So hanya awak ingatlah, kita K tu tak tekan K, kita tekan X ya. So, perlu om pun. 6 tolak, awak boleh cuba tekan sendiri. X. Kemudian sama dengan, ingat pink color punya sama dengan negatif 1/2. So kalkulator warna hitam ingat dah, sheet calculate 2 kali. Kadang-kadang awak tekan kali pertama, awak dapat baca ada jawapan. Tak, ini jawapan sebelum punya, tak pakai. Kita selalu ambil jawapan kedua. 6.5. Bila kamu kata cikgu 6.5 tak sama dengan 13/2, awak ubah kepada pecahan. Ini pecahan tak wajar. Ubah lagi. Tak apalah, 13/2. Boleh? So awak bagi saya 6.5 pun cikgu terima. Awak bagi saya 13/2 pun cikgu terima. Awak bagi saya 6/1/2 pun cikgu terima. Boleh? So itu jawapan dia. Boleh ya? So cikgu overtime sikit. So latihan untuk hari ini ialah soalan 1. Okey, macam soalan 2 cikgu tidak akan minta jawapan daripada awak dia sebab soalan itu tunjukkan sahaja. Soalan itu tunjukkan saja. So awak buat kena buat tapi tak payah hantar jawapan Google Form kepada saya lah. So kamu buat sehingga soalan 5. Soalan 1 sampai 5. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey. Nama yang pernah panggil itu boleh mula lift, yang tak pernah itu tunggu kejap ambil